على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi yang merangkap Tuan Pengurusi juga majlis pada kali ini. Kita doakan Tuan Pengurusi supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, asatizah sekaliannya, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah silap daripada saya, tolong berikan teguran dan nasihat supaya majlis ilmu kita diberkati insya-Allah. Seterusnya yang saya hormati dan saya sanjungi, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat sekaliannya, kita doakan supaya Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan seterusnya kita doa supaya Allah sudi bagi peluang kita ziarah Baitullahil Haram, Mekah, Madinah lagi lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Sihat no? Kalau tak sihat tak ada main. Betul, kalau tak sihat tak ada main. Tapi alhamdulillah sihat. Khair. Ibu-ibu semua sihat kah? Sihat, alhamdulillah ya. Tajuk tak ada malam ni. Betul ya, tak ada tajuk kan. Dia ceramah perdana kan, sempena Ramadan kan. So tak ada tajuk kan. Okay. So malam ni tak ada tajuk. Disebabkan tak ada tajuk, kita bahagi ikut kesuka kita. Yang pertama, muqaddimah. Jadi dalam muqaddimah, dia sentuh Syaban, sentuh hujung Syaban, tengah Ramadan, bahagian kedua. Bahagian ketiga, penutup. Bahaya orang yang tak ra'i Ramadan. Lepas tu kesimpulan, selesai. So ada 4 bahagian lah. Tengoklah mana dan. Okay, itu pembahagiannya. Pertama muqaddimah, dalam dia kita cerita Syaban sikit supaya maklumat. Lepas tu hujung Syaban, pengenalan kepada Ramadan. Tengah-tengah tajuk Ramadan. Ketiga, ancaman orang yang tak enjoy Ramadan. Yang keempat, kesimpulan. Boleh ke jadi begitu? Ngam. Tuan Pengurusi setuju? Setuju. Baik. Kalau macam tu, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niat Fatihah ni kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda.
Sebelum tu ni first time kan saya kat sini. Kan betul kan, first time kan. Saya duduk fikir macam rasa macam tak bisa masuk simpang ni. Adik saya duduk belakang ni kan, kalau tarawih tu dia ada macam naik atas tu, lepas tu pergi kat roundabout tu ada masjid satu mana tu belakang ni kan ada kan. Adik saya keluarga dia situ, maknanya isteri dia punya family situ, Haji Wahid, ayahanda Haji Wahid kat situ. Tapi saya pun tak tahu nak sebut lagu mana, tapi yang saya tahu keratan atas ni lah, dia tak masuk simpang ni, dia naik atas ni ke mana tahu. Betul kan masjid apa tu? Ikhwan, masjid Ikhwan. Situlah saya salin baju kahwin dengan dia kat situ. Kami pakai baju kahwin sama. Tahu-tahu dia nak bubuh celak kat mata dia, tertumpah kat baju dia. So salin baju kahwin kat masjid tu. So adik saya pakai baju saya pakai baju pengantin. Masjid tu saya ingat. So ni first time saya kat sini. Biasanya bila first time saya akan abang dulu satu benda. Walaupun saya tengok sini semua ramai yang legend. Jadi bila legend saya tak takut. Maknanya amalan tu pure. Tapi dah saya punya prinsip macam tu. Jadi bukan saya nak tunjuk pandai, sekadar habaq saja. Sebab tadi pun ada kenalan telefon saya menangis-nangis pasal apa, itulah ada kenalan dia ataupun orang yang rapat dengan dia, semayang subuh dah tak orang baca qunut dah, lepas semayang tak orang baca doa dah. Jadi saya rasa macam walaupun tahun 2022 patutnya semua orang dah cerdik, tapi kadang-kadang dalam sejarah ramai juga orang yang cerdik kecundang, seperti Barsisa dan yang lain-lain. Jadi sebagai awal ni, sebelum baca Fatihah, saya minta izin, saya nak bagi tahu kata semua amalan yang kita buat pahalanya boleh dihadiahkan kepada orang lain atas beberapa dalil yang konkret disepakati seluruh dunia. Saya tak mau bagilah dalil-dalil mazhab Imam Syafi'i ke apa ke, sebab senang orang nak tolak kan. Saya bagi yang disepakati dunia. Hatta orang yang tak setuju dengan baca tahlil ke, baca apa kata tak sampai, mereka juga setuju hujah ni. Jadi saya bagi 3 kat tuan-tuan, konkret dia insya-Allah. Jadi bila tuan-tuan nanti Ramadan nak baca tahlil sebelum buka puasa, nak baca doa, nak baca Fatihah, hadiahkan kepada orang, tuan-tuan bertambah yakin dengan apa yang tuan-tuan buat ni. Iaitu kan kita nak mula tadi, kita kata nak hadiahkan Fatihah kepada arwah dan sebagainya, semua orang yang terdahulu, termasuklah mak bapak kita yang hidup atau yang mati kan. Sampai tak sampai amalan tu? Sampai. Boleh. Malahan terlalu kecil nak dibandingkan dengan 3 hujah yang saya bagi ni. Hak 3 hujah ni besar. Jadi kalau yang besar sampai, hak Fatihah kurang seminit, takkan tak boleh sampai. Jadi begitulah. Apa dalil yang pertama? Ni kita tak mula kuliah lagi tau, Fatihah tak baca lagi. Dalil yang pertama adalah badal haji. Badal haji. Bayangkan satu orang meninggal dunia, dia ada anak dia mai jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Boleh tak tolong badal haji ayah saya? Saya kata boleh, sebab saya dah buat haji. Boleh. Bila saya kata boleh, haji dia register, pembuat badal haji Don Daniel, saya lah. Okey. So haji tamattu kata saya buat. Saya beritahu dia, abang, saya tak pandai sangat haji qiran, tak tahan sangat haji ifrad. Nak kena duduk lama dalam ihram, tak mahir. Saya haji tamattu boleh. Mai buat umrah, tunggu Ustaz buat haji. Dia kata saya setuju. So bila saya terbang kapal terbang, saya sampai Mekah, saya buat umrah dulu. Pakai ihram, buat umrah, tawaf, sa'i, cukup, selesai, tahallul lah. Tunggu sehari 2, 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah, pakai balik ihram, pergi duduk dekat wukuf. Saya duduk lah. Selesai wukuf,
Hari raya tu 10 hari bulan tu biasanya orang tawaf apa semua, pergi nak melontak apa semua, nak apa, nak Mina, Muzdalifah apa semua. Lepas tu kita ada 11, 12, 13 hari tasyrik, betul? 11, 12, 13 hari melontak orang panggil. So selesai nafar awal, nafar sani selesai saya buat, maka selesailah haji, betul? Jadi saya pun balik Malaysia, jumpa dia. Assalamualaikum bang, ni sijil badal haji. Soalan saya, atas sijil tu nama siapa? Nama si mati ke nama saya? Nama siapa? Si mati, betul tak betul? Sebab saya badal dengan dia. Soalan, yang buat umrah siapa dia? Saya lah. Yang wukuf di panah siapa dia? Saya. Yang botak kepala siapa dia? Saya. Bukan jenazah. Betul tak betul? Tapi yang dapat haji saya ke jenazah? Jenazah. Siapa kata orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat? Badal haji tak sah sepatutnya. Itu jawapannya. Nampak macam clear, mata terang semua. Dia kata ada orang punya dalil tu. Lah orang main nak bagi keliru, senang. Mereka bagi soalan susah-susah, tak boleh lah nak jawab. Cuma bagi benda senang lagu ni. Kan senang. Badal haji berapa hari saya abangkan tuan-tuan? 5 hari. 9 hari wukuf, 10, 11 melentang, 12 melentang, 13 melentang. Berapa hari? 5 hari kerja haji. Mai awal 2-3 hari buat umrah. 7 hari. Duduk sana berapa hari? 40 hari. Betul? Hari haji, betul? 40 hari kan? Kalaulah 7 hari punya ibadah orang lain boleh dapat, Fatihah kurang seminit, takkan tak boleh dapat. Betul ya? Jelas tak hujah lagu tu? Okey tak? Ngam. Seluruh dunia sepakat kata ada badal haji. Betul tak betul? Orang yang tak setuju pun mereka buat badal haji. Betul tak betul? Mereka pun buat badal haji. Siapa yang tak setuju ke apa ke, mereka buat iklan, ada badal haji, saya tolong buat. Betul tak betul? So kalau orang lain buat ibadah, orang lain boleh dapat naik haji. Fatihah ni hadiah pahala je, bukan naik martabat pun. Hak ni ubah status daripada arwah tak ada haji, ada haji, disebabkan oleh badal. Betul tak betul? Macam yakin kena yakin lah. Hujah kedua ni, konkret ni hujah, disepakati insya-Allah oleh seluruh dunia. Surau ni ada buat korban, ada kan? Baik, ahli qaryah ada yang berkorban kat sini? Ada. Soalannya, berapa orang tukang sembelih? 3 orang 2 orang betul? Silat-silat seorang apa tukang sembelih. Pisau keramat dia tu tak ada siapa boleh sentuh, betul? Okey. Apa maksud korban, ibadah korban? Iaitu memutuskan 2 urat binatang, betul? Memutuskan 2 urat kerana Allah Ta'ala pada hari tertentu, waktu tertentu, betul? Yang tu nama dia ibadah korban. Soalan, adakah semua orang yang buat korban ni main sembelih lembu sendiri? Tak. Mereka buat apa? Wakil kepada tukang sembelih. Betul tak betul? Jadi yang sembelih betulnya sebenarnya siapa dia? Tukang sembelih. Tapi yang dapat ibadah korban siapa dia? Semua hak beli pangku masing-masing. Betul tak betul? Betul. Kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, wakil korban tak sah. Clear? Tambah PKP hari tu. Sini buat tak korban PKP hari tu? Tak ada kan? Habis tu orang sini tak buat korban langsung. Mana boleh, laknat tempat ni kalau tak buat korban langsung. Mesti buat, betul tak? Hantar pergi mana? Kamboja, Thailand, Ghana, betul? Uganda mana, betul tak kan? Chad lah mana semua, betul? So sekarang ni tuan-tuan pergi sembelih sendiri kah? Tak. Wakil orang lain sembelih, betul tak betul? So kalau orang lain buat ibadah, tuan-tuan dapat sah pada ibadah korban. Fatihah tak dan seminit. Yasin tak payah keluar duduk tangan ni Betul tak betul? Betul. Jelas tak jelas? Alhamdulillah. Dalil yang ketiga, konkret. Apa dia? Suatu hari ada seorang perempuan, main jumpa baginda Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia, ada hutang puasa
Macam mana kami nak buat? Nabi kata, ini hadis ni sahih ni. Hadis ni sahih ni. Kata Nabi, kamu puasalah untuk ayah kamu, kerana hutang manusia wajib bayar, apatah lagi hutang dengan Allah. Nampak? So Nabi suruh dia buat apa? Bayar hutang ayah dia, iaitu qada'kan puasa ke ayah dia. Soalan, siapa yang tak puasa? Arwah ayah dia. Siapa yang kena tolong puasa? Anak dia. Kalau orang lain ibadah, orang lain tak boleh selesai, kalau orang lain buat tak boleh terang kubur orang lain, maknanya Nabi bohong kita tadi. Betul tak betul? Betul. Nabi bohong ke? Mustahil Nabi bercakap bohong. Betul tak betul? Okay. Kukuh nak hujang ni. Lepas ni bila ila hadratin tu kena yakin, kena niat semua nama yang mana ingat, Tok Yang, Tok Nik apa semua kena niat. Sebab apa? Aku yakin mesti sampai. Kalau tidak, 3 hujah ni tak akan disepakati seluruh dunia. Betul? Khalas. Macam mana? Makin nampak tak faham pula. Dalam mengaji ilmu ni, kata ulama ada 3 jenis manusia. 1, tadi sebelum masuk masjid dia tak faham. Masuk ni mukaddimah awal ni belum Fatihah lagi, dia duduk tak faham lagi. Tak apa. Sebab apa? Sama aja. Tadi tak faham, sekarang tak faham. Okey, no problem, tak payah marah. Tadi dia tak faham, sekarang pun dia tak faham. Apa beza dia? Sama je. Orang yang kedua, tadi dia tak faham, masuk sini faham dia. Baru sikit cerita dah faham dah. Subhanallah. Yang ni A1. Jangan jadi yang ketiga. Tadi dia tak faham, masuk sini salah faham. Jahanam. Jahanam Habibullah. Okey, so tuan-tuan yakin insya-Allah setiap amalan yang orang tua-tua ajak kita, orang tua-tua dia tak suka, dia bukan macam kita muda suka tunjuk something. Orang tua-tua dulu apa cakap bila mama nak jaga bukan apa pun. Suatu hari ada seorang Pak Long ni, Tok Imam, dia ada seorang budak, dia baru balik mengaji luar negara. Dia duk abang kat semua orang, amal jangan duk ni hadiahkan apa-apa ni, semua amalan tak sampai. Hanya kata Nabi 3 perkara saja seorang dapat, iaitu kalau mati anak Adam terputus semua amalan kecuali 3. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Nanti kalau saya mati atau ayah saya mati, jangan siapa-siapa pandai dia buat tali. Dia cakap macam tu. Dia duduk ceramah, dia cakap macam tu. Lepas tu suatu hari ditakdirkan ayah dia meninggal dunia. Ayah dia orang kampung, anak dia duduk mengaji luar. Jadi orang kampung pakat pergi rumah, kumpul, kita baca Yasin lah. Tok Imam tu kata, baca Yasin. Anak dia tak ada, anak dia pergi uruskan bapak dia punya sijil mati tu. Balik-balik dia dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masuk dia marah. Hai, pasal apa semua duk baca dalil kat ayah saya ni? Duk buat apa ni? Benda-benda Nabi tak buat ni, ayah saya tak dapat apa semua. Tuan-tuan buat sia-sia je, pahala tu untuk tuan-tuan semua. Ayah saya tak dapat satu pun sebab dia dah mati. Dia kata begitu. Dia bising betul. Tok Imam tengok. Okeylah jemaah, tak apalah, jomlah kita baca doa, kita berhentilah. Ya Allah, siksalah jenazah ini, bakar dia dalam api neraka. Budak tu kata, hai Tok Imam, duk doa lagu tu kat ayah saya. Tok Imam kata, tadi kita tak sampai. Takut buat apa? Jangan takut. Kena bagi cerdik sikit kadang-kadang, baru faham. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Niatkan Al-Fatihah kita baca ni dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, saudara mara kita, rakan taulan kita, jiran tetangga kita, khusus kepada ni Qaryah Surau Al-Mukhlisin. Betul no? Tak ada orang paling ikhlas dalam ni Putrajaya melainkan sini ya. Mungkin dulu sebelum Covid mereka ada, tapi Allah ambil mereka awal daripada kita.
Niatkan juga berkat wali-wali Allah yang ada dalam ni. Kita tak tahu siapa wali Allah dalam ni, yang hampir berkat wali-wali Allah dalam ni. Kita niatkan Al-Fatihah ni supaya anak-anak yang duk ambil SPM ni minggu akhir depa kan, SPM kan, supaya depa senang jawab soalan esok ni susah. Biar depa baca soalan depa faham, terang mata hati depa, luah fikiran depa, cerdik, kreatif depa jawab nanti. Dan bagi juga cikgu-cikgu yang bagi markah kat mereka tu lembut hati, pandai, boleh bagi markah elok kat mereka. Niat juga dengan berkat Fatihah dan bacaan wali-wali Allah yang ada di sini supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada Covid ni yang ramai-ramai ni. Kita tak mau kau balik sekali kau ada yang kena apa mai, sebab kita tak mau minta Allah bagi hilang. Covid pun takutlah dengan kita macam ni. Niatkan juga supaya Allah hilangkan, amankan, tenangkan ni Malaysia bagi pemimpin-pemimpinnya, tawadhu', zuhud, dan nampak yang benar tu benar, ikut salah tu salah, tinggal, dan negara kita dipandu keredaan Allah. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bunda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih dan saya cintai sekalian, bulan Sya'ban semakin meninggalkan kita. Sebagai adab dan beradab dengan bulan Sya'ban, saya tetap sebut kepada tuan-tuan, mungkin barangkali ada tok-tok guru lain yang mengajar di sini dah cerita, saya dengan ilmu yang cetek ni saya sekadar habaq saja, iaitu bulan Sya'ban ada satu potong ayat Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Sya'ban yang luar biasa, yang tidak dapat pada bulan-bulan lain, dan tak akan sama ayat ni dalam mana-mana ayat yang lain. Ayat ni ayat yang paling luar, antara yang paling luar biasa. Walaupun dia tak boleh potong ayatul kursi dan sebagainya, tetapi ayat inilah yang akan menjadi pelindung dan penyebab kepada kita masuk dalam syurga. Apa dia ayat dia? Bulan Sya'ban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ni Allah turun pada bulan Sya'ban, perintah untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, siapa yang tak larat puasa bulan Sya'ban, atau siapa yang tak mula puasa lagi daripada hari tu awal Sya'ban sampai sekarang, esok lusa ni dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa sunat dia tak boleh puasa. Sebab ulama galakkan bersedia untuk Ramadan. Takut sekali lagi puasa-puasa sakit tak boleh puasa Ramadan. Sebab tu ulama bagi takat nisfu Sya'ban saja. Siapa sampai nisfu Sya'ban dia tak pernah start puasa lagi, baru nak mula-mula puasa, ulama kata tak digalakkan. Dia bersedia je untuk Ramadan, senang. Kata ulama begitu. Jadi orang tanyalah, kalau lagu tu dah tak boleh puasa, nak buat apa bulan Sya'ban? Maka kata para ulama, para habaib kata, banyakkan bersolawat. Sebab arahan bersolawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Itu jawapannya. Jadi tuan-tuan, perbanyakkan salawat, terutamanya kita ni yang hina dina lah. Kita yang mana yang mengharapkan syafaat Nabi ni,
Kena banyak salawat. Banyak dalil yang menunjukkan kata salawat ni luar biasa. Dalam banyak-banyak malam ni saya pilih untuk surau tuan-tuan. Wallahu a'lam, mungkin gerak hati saya tak tahu. Allah bagi banyak-banyak, saya nak pilih yang ni je saya nak bagi tahu. Hak lain banyak. Paling famous man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyar. Siapa selawat kat saya sekali, kata Nabi, Allah selawat kat dia 10 kali. Yang ni standard, semua orang selalu dengar, semua orang faham. Hadis yang lain Nabi kata, siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Siapa selawat kat aku 10 kali, Allah selawat kat dia 100 kali. Siapa selawat kat aku 100 kali, Allah selawat kat dia 1000 kali. Siapa selawat kat aku 1000 kali, kata Nabi, dia tidak akan mati melainkan Allah bagi nampak tempat dia dalam syurga dulu. Itu special. Begitu banyaknya fadilat bersalawat pada baginda. Mahukah kita dituliskan di antara kedua mata? Allah tulis tangan sini. Apa yang Allah tulis? Bebas dari sifat munafiq dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, wajah Nabi Muhammad di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad. Selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu standard lah. Dalil tu semua standard. Hari ni saya tambah satu kat tuan-tuan. Kata ulama, siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkebajikan kepada ibu bapa dia. Itu kata ulama. Sekali lagi saya ulang. Siapa yang banyak bersolawat kepada Sayyidil Wujud, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat baik dan berkebajikan dan berjasa kepada ibu bapa dia. Kenapa? Sebab kata Nabi dalam satu hadis, berselawatlah di mana saja kamu berada, selawat kamu akan sampai kepada aku, kata Nabi. Bila kamu salawat, kata Nabi, Allah akan jadikan seorang malaikat sebelah aku di maqam Nabi, dan malaikat ni akan bagi tahu dekat aku, ya Rasulullah, ada si Fulan bin si Fulan, si Fulanah bin si Fulan, si Fulanah. Satu orang anak kepada satu orang anak kepada ibunya, satu orang nama sekian-sekian. Malaikat menyebutkan nama ibu bapa kita depan Nabi dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak bagi mak bapak dia famous depan Nabi, banyaklah bersolawat. Senang Nabi kenal mak bapak dia, especially kalau mak bapak kita dah tak ada di alam ni. Ini salah satu dalil yang hebat bagi siapa yang banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah dia anak tadi tu telah memasyhurkan mak bapak dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis mukaddimah kita. Yang poin kedua campur dengan poin mukaddimah, hujung bulan Syaban. Ketika di bulan Syaban, akhir bulan Syaban, Nabi ada baca satu khutbah. Khutbah ini menjadi satu hujah untuk kita nak cerita untuk masuk bulan Ramadan. Dan saya yakin hari ini tuan-tuan jemput, memang kita nak cerita hal tu lah supaya kita prepare nak masuk Ramadan. Cuma izinkan saya bagi sikit gambaran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semua para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mana kita pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan i'tiqad asy-syairah maturidiyah kita pegang bahawa semua sahabat masuk syurga kerana semua sahabat adil, udul, sifat dia udul. Nak tengok perbincangan, dia kena tengok perbincangan. Dia kata bawah rukun mana nak bincang? Bawah rukun beriman kepada Rasul. Bila bincang beriman pada Rasul, dia akan bincang beriman dengan sahabat, beriman Rasul dengan orang yang beriman kepada Rasul tadi, yang jadi contoh tauladan kita salafus soleh, iaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Divert sikit perbincangan boleh? Tapi jauh pun sikit je. Hari tu masa dekat nisfu Sya'ban, ada viral lah video saya kat tuan-tuan. Saya suruh prepare malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan ada dapat tak video saya? Rasanya ada orang dapat. Saya kongsi dengan tuan-tuan sikit jawapan supaya tuan-tuan yakin dengan tuan-tuan punya doa kunut, semua amalan-amalan yang Imam Syafi'i ajak dekat tuan-tuan. Saya tambah yakin. Boleh minta izin. Masa kita suruh semua orang buat doa mustajab berdasarkan kata-kata Imam Syafi'i, sampai kepada kami 5 malam yang mustajab doa kata Imam Syafi'i. Malam Jumaat, malam Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Aidil Fitri, malam pertama Rejab, dan malam nisfu Sya'ban. Bila sebut macam tu, ada sebahagian yang berhujah dengan mengatakan, kenapa orang Malaysia, rakyat Malaysia suka memakai dalil-dalil hadis yang dhaif? Kadang-kadang saya rasa macam, kenapa kita kabur ya? Sebab itu Nabi pesan kita, bacalah surah Kahfi supaya kita selamat. Macam mana? Azan dulu. Okey, silakan. Bagus. Azan waktu kuliah bagus. Pasal orang keliling, depa tunggu azan baru depa sembahyang. Saya kalau malam ni tak azan, dia kata malam ni berazan tak ada Isyak ni. Allah Akbar, marhaban. Allah Akbar, marhaban. أشهد أن لا إله إلا الله
Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. مرحبا سيدي. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرحبا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تمني وصلاة القائمة آتي سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية رفع مقامه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Mana tadi kita? Kat mana kita tadi? Ni 10 Syaban. Ui, bagus ni sini. Ingat tu. Tak sia-sia orang mengajar. Tempoh tu. Kata Imam Asy-Syafi'i, ada 5 malam mustajab doa. Betul? Malam Jumaat, malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha, malam pertama Rajab, malam nisfu Syaban. Jadi orang semua pakat ingat. Orang semua kata, apa ni Malaysia duk amalkan hadis-hadis dhaif. Saya kata, saya hairan. Kenapa kabur? Bila kata macam tu, ingat pula pesan Nabi. Nabi kata, hidupkan amalan bacaan Kahfi. Sebab dalam surah Kahfi ada satu ayat yang special, ayat yang ke-10. Apa dia ayat dia? Ayat dia kata, kan doa kan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat tu penting untuk nak dapat rasyad, rasyada, jalan lurus. Supaya yang benar tu benar kita nampak, yang tak betul itu kita nampak tak betul. Sebab Nabi kata akhir zaman benda betul nampak salah, benda salah nampak betul. Betul? Sebab ada banyak logik di sini yang takkan manusia tak mau guna logik dulu. Islam pasti tak akan lari daripada logik. Apa logik dia? Yang pertama, Nabi kata apa? Khairul qurun qarni, thumma allazina yalunahu, thumma allazina yalunahu. Betul? Sebaik-baik kurun, kurun aku, kata Nabi. Hadis ni siapa tak boleh tolak? Ada orang kata, tu hadis tu dhaif. Saya kata tak apa, hadis sahih ada. Apa dia? Khairun nas qarni, thumma allazina yalunahu, thumma allazina yalunahu. Dia ada dua. Kalau kata khairul qurun qarni, thumma, orang kata tu hadis dhaif. Kita tahu ada hadis sahih, sahih dia. Khairun nas qarni, thumma allazina yalunahu, thumma allazina yalunahu. Khalas, hadis sahih kan? Okey.
So Nabi abang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun waktu aku, iaitu 100 tahun pertama yang Nabi punya. Ini saja bagi nota sikit. Apa dia? Sahabat Nabi antara yang terakhir wafat. Orang yang tengok Nabi, beriman dengan Nabi, hidup dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Tufail. Sayyidina Abu Tufail ni antara orang yang 100 tahun ujung tu dia wafat. Dia antara sahabat Nabi yang last sekali wafat antara. So 100 tahun yang pertama kurun terbaik Nabi dengan para sahabat. 100 tahun kurun yang kedua sahabat dengan tabi'in. Betul? Kurun yang ketiga tabi'in dengan tabi'in. Betul? Soalan saya, ungkapan tadi diberikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk tang mana? Saja kan ya tuan-tuan. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Kalau 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir pada kurun yang ke bawah, kedua. Imam Syafi'i membesar belajar dengan Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik, yang Imam Malik tu belajar dengan para sahabat Nabi. Imam Malik belajar dengan para sahabat Nabi. Imam Syafi'i anak muridnya. Jadi kalau kata itu amalan Imam Syafi'i, hadis tadi tu je lah, sebaik-baik kurun. Jadi kita patut ikut amalan sebaik-baik kurun. Betul tak betul? Tuan-tuan pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, itu sebaik-baik kurun tu lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i bagi mengajar Quran umur dia 8 tahun. Maknanya 158 Hijriah dia dah mengajar Quran. Sahabat ada yang masih hidup, tabi'in yang ramai daripada kalangan Imam Malik dengan tok-tok guru Sufyan bin Uyainah, Sufyan ulama-ulama hebat semua hidup lagi. Umur Imam Syafi'i 19-18 bawa keluar fatwa. Tahun berapa? 168 Hijriah dia bawa keluar fatwa. Tak habis lagi kurun pertama. Betul tak betul? Kurun kedua. Betul tak betul? Tak habis. Ketika itu lahir pula Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali jadi anak murid Imam Syafi'i. Lepas tu pegang teguh dengan mazhab Imam Syafi'i. Logik yang kedua, siapa nama Imam Syafi'i? Nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah Muhammad bin Idris. Tapi kenapa kita punya mazhab nama Syafi'i? Syafi'i siapa dia? Entah. Dia kata entah. Syafi'i adalah Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga. Nama Imam Syafi'i penuh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Syafi'i. Syafi'i ni Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga. Tengok. Imam Syafi'i Muhammad, bapa Imam Syafi'i Idris. Muhammad bin Idris. Tok Wan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas. Abbas bin Uthman. Uthman bin Syafi'i. Uthman bin Syafi'i. Baik, kenapa dinisbahkan kepada Syafi'i? Kenapa tak Uthman? Kenapa tak Abbas? Kenapa mazhab kita nama mazhab Imam Asy-Syafi'i? Kenapa tak jadi mazhab Imam Abbas? Kenapa tak jadi mazhab Imam Utsmani? Kenapa mazhab Imam Asy-Syafi'i? Sebab apa? Sebab Asy-Syafi'i Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam radhiyallahu anhu wa ardah. Tu Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga. Jangan main-main sedap ya, duk main hentam Imam Syafi'i ikut dan bawa tenang. Orang bahasa Mak Saleh kata apa? Know your place. Akhir zaman memang fitnah itu berlaku. Orang merendah-rendahkan orang yang rapat dengan Nabi, orang yang di kalangan para tabi'in, para tabi'in dan sebagainya. Memang disebut fitnah ilmu akhir zaman adalah orang akan menghina ulama-ulama silap. Itu cara dia. Saya main untuk, memang itu niat saya. Jadi ustaz untuk saya pertahankan mazhab Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Saya, itu niat saya. Ramai orang yang rasa macam, siapa sekarang baru tahu. Sebab tu manaqib penting. Manaqib ni apa? Biografi ulama. Sebab bukan saja-saja orang pertahankan ulama begitu. Contoh, tuan-tuan, orang selalu menyembang. Ni, apa ni? 2 kitab hadis tu ada depan ni. Ini kitab hadis dhaif punya banyak yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kandahlawi.
apa nama fadail amal, mantakhab hadis dia. Ni penuh hadis dhaif, pakai apa? Bawa tenang. Pertama kena kenal dulu siapa dia Maulana ni. Ni semua level Maulana tau. Kita ni Maulana. Sat-sat mengaji lena, sat-sat mengaji lena. Tak, saya kena abang tu. Tak, dia kena tahu diri kita. Kita kena faham. Lena ni, tidur ni bagi ulama adalah antara ketinggian martabat mereka. Sebab tu dalam cerita ulama, bila mai bab manaqib sejarah ulama, bab tidur mereka diceritakan. Kita cuba cerita tidur kita, haram tak seronok pun. Betul tak betul? Berdengkur. Betul tak? Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, tak apa, saya memang nak bagi tuan-tuan faham. Hadis-hadis dhaif yang orang kata ni apa pakai hadis dhaif, ni apa pakai hadis dhaif. Saya cerita dekat tuan-tuan sebab nanti tuan-tuan nak sembahyang tarawih, orang akan bincang 8 20. Kita pegang dengan 20. Ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bila lagi kita nak tingkatkan ibadah kita? Ramadan lah peluang kita sembahyang 20 rakaat. Kata Nabi dalam hadis yang saya nak baca, khutbah akhir bulan Syaban, Nabi kata apa? Satu amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan dengan satu amalan fardu di bulan yang lain. Tuan-tuan sembahyang 2 rakaat tarawih sama macam tuan-tuan sembahyang fardu subuh di bulan yang lain. Mana tuan-tuan nak dapat timbal balik macam tu? Ketahuilah bahawa satu amalan sunat di bulan yang lain bersama dengan satu pahala. Satu amalan fardu di bulan yang lain bersama dengan 70 pahala. Beza dia langit dengan langit dan bumi. Itu beza dia. Satu amalan fardu tuan-tuan buat di bulan Ramadan bersama dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Bapak-bapak memberi makan kepada keluarga adalah kefarduan kita, bersamaan dengan 70 kali bagi makan di bulan yang lain. Bukan jalan-jalan bulan Ramadan. Ini bau bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan nak lalu dia kena lalu Rejab dulu, baru lalu Syaban, baru lalu Ramadan. Sebab kalau kita tak lalu Rejab, kita tak lalu Syaban, kita tak hayati Rejab, kita tak hayati Syaban, Ramadan kita semua baru nak start. Betul tak betul? Sebab tu jangan marah tok-tok kita, tok wan kita, ayah kita yang puasa 3 bulan berturut-turut. Jangan. Ni main-main. Apa Nabi tak pernah buat? Nabi perlu ke puasa 3 bulan? Perlu ke? Nabi tahajud pun kalah kita. Perlu lagi ya puasa? Kita puasa untuk bertakwa. Takwa Nabi ada siapa nak question? Betul tak betul? Betul ya? Saya bagi hujah lagi. Saya nak bantu bagi tuan-tuan faham. Sebab kadang-kadang tempat-tempat kita yang orang kata macam surau digunakan oleh setengah orang untuk bagi takut, bagi orang gerun, menanamkan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada beramal. Dengan dalil Nabi tak buat. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, banyak benda yang Nabi tak buat dan banyak benda yang Nabi suruh, tapi kita tak buat. Contoh, tengok saya elok. Kalau tuan-tuan nanti dah habis majlis saya, tuan-tuan rasa ragu-ragu, jangan takut. Tanya untuk imam, hadis ni sahih atau tidak? Saya abang, hadis ni sahih. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, jangan tulis hadis aku. Hadis tu sahih. Pasal apa semua orang tulis hadis? Tambah golongan-golongan yang duk lawan kata hadis dhaif, mereka semua karang hadis. Betul tak betul? Nabi pesan, jangan tulis hadis aku. Tu macam mana kita nak syarah? Dia memerlukan kepada huraian ulama, betul? Kalau perlu huraian ulama, pasal itu kita ada mazhab. Ada perlu kepada ulama. Jangan lawan ulama, jangan pelekeh ulama. Sebab kita pun kalau orang pelekeh kita rasa kecil hati. Jangan pelekeh ulama, jangan pandang. Tuan-tuan, salah satu cara tuan-tuan nak hebatkan ibadah di bulan Ramadan, baca cerita ulama menghidupkan Ramadan macam mana. Kita akan excited, kita akan lazat, kita akan rasa macam, ya Allah, aku nak buat. Sebab sifat kita perlukan contoh toladan. Itu beza orang Islam dengan agama-agama lain. Apa beza Islam dengan agama Kristian? Apa beza Islam dengan agama Majusi, Nasrani, Yahudi? Apa beza dia? Beza dia agama Islam,
kita ada uswatun hasanah, kita ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Contoh teladan. Ulama sebut tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Tiru orang yang terror walaupun kita tak boleh jadi terror. Sebab meniru orang yang terror itu adalah satu kejayaan daripada kita tiru orang yang tak terror. Sebab tu kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang alim walaupun aku tak sama macam mereka, kerana aku mengharapkan mereka punya syafaat untuk aku selamat di hari akhirat. Bayangkan Imam Syafi'i sebut macam tu, aku mencintai orang alim walaupun aku bukan daripada kalangan mereka. Kita hari ni pelekeh Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, ulama-ulama lain, pesenda dan sebagainya, buat lawak, buat lekeh, main dengan hujah kita. La haula wala quwata illa billah. Jangan sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian, tuan-tuan jangan duk menyimbang dalam grup WhatsApp ikut dan ya. Ingat, malaikat rokib mati ada. Tuan-tuan tak jaya jaga saya, tuan-tuan buka hadis 40 Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, ramai ulama mengarang kitab hadis 40 tentang zuhud, 40 tentang iman, 40 tentang apa nama ilmu, 40 tentang syurga, neraka dan sebagainya. Aku, kata Imam Nawawi, mengarang kitab 40 hadis asas agama. Hadis 40 Imam Nawawi, tuan-tuan dengar elok-elok saya pesan, mesti dibaca di setiap rumah, di setiap surau. Kalau kita tak baca, kita tak akan tahu asas agama kita. Orang kata, kenapa nak kena pakai Imam Nawawi? La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan terlupakah siapa Imam Nawawi? Semua amalan kita hari ini, semua hujungnya Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak haji umrah, kitab Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak kitab amal, Al-Azkar Imam An-Nawawi, Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak kitab tasawuf, Bustanul Arifin Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak kitab hadis, Syarah hadis Imam Muslim Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak kitab fiqh, Imam An-Nawawi. Qaul apa? Minhaj, Mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, semuanya An-Nawawi. Semua amalan harian kita Imam An-Nawawi. Main-main dengan dia. Dahsyat Imam Nawawi. Apa mukadimah Imam Nawawi dalam hadis 40? Imam Nawawi menggunakan hadis dhaif sebagai hujah dia. Apa kata Imam Nawawi dalam satu manaqib dia? Imam Nawawi kata, saya sekarang ni saya duk terasa tuan-tuan punya semangat aura macam esok Ramadan tu. Saya rasa macam tuan-tuan semua nak bangun ni, nak perang. Dah, tuan-tuan macam kenapa kami semua bangun nak tahu? Tak apa, jangan takut. Allah kata dalam ayatul kursi apa dia? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah akan bagi ilmu bila sampai masa kita. Don't worry. Saya pun jahil macam tuan-tuan dulu. Jangan takut. Jangan takut. Saya mai depan bukan nak tunjuk saya alim. Saya mai depan nak bagi tuan-tuan jadi alim. Bukan saya. Buat apa main nak bertanding dengan tuan-tuan? Kalau saya tak pandai, tuan-tuan tak panggil saya. Takkan tuan-tuan nak tengok orang bodoh bercakap, betul tak betul? Jadi main sini bukan saya nak bukti saya pandai. Saya nak bagi tuan-tuan pandai. Bila tuan-tuan rasa tuan-tuan ada, orang panggil apa? Moment dalam bahasa Inggeris dia panggil ada moment tu. Tuan-tuan rasa, "Hei, faham." Yang tu yang saya nak. Saya nak tuan-tuan faham. Baru sonok tuan-tuan amal. Allahu Akbar. Oh, sonok. Baru best. Baru tuan-tuan yakin indahnya Imam Syafi'i. Baru kita tahu lah selama ni dinisbahkan Imam Syafi'i kepada apa? Amalan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Baru power. Baru kita yakin, sabit kita punya amalan kita. Imam Nawawi kata apa? Terornya Imam Nawawi ni dia tak nak tolak banding. Apa kata Imam Nawawi ni lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat pada 676 Hijriah. 45 tahun umur dia. Hajah 45 tahun Imam Syafi'i wafat. Tapi tengok rojokan dia, kita jadi sebagai ni. Kata ulama, nak habaq kata alim Imam Nawawi ni dengan semua karangan-karangan dia ni, dia perkira siap-siap dah. Ulama-ulama dulu punya fall in love dengan Imam Nawawi sampai kira muka surat Imam Nawawi tulis la ilaha illallah. Punya alim ulama dulu-dulu. Dia kata apa? Diikutkan dengan jumlah umur Imam Nawawi dengan kitab karangan Imam Nawawi, dia lahir tu dia kena start mengarang 16 muka surat setiap hari.
Luar biasa ilmu Imam Nawawi. Dia kata apa? Imam Nawawi kata apa dalam manaqib dia? Baqaitu sanatai la adau jambi 'alal ardi. Masa dia ghairah belajar ilmu di Baghdad, masa umur ni 19-20 tahun, dia kata apa? Ketika aku ghairah, ibu, ketika aku ghairah belajar ilmu di Baghdad, baqaitu sanatai la adau jambi 'alal ardi. Biasa aku tidak tidur selama 2 tahun. Boleh? Kita saat-saat tidur. Itu pun bangun-bangun tidur, entah memang Nawawi ke macam ni. Ada hati. Mak Saleh kata, know your place, know your place. Dia masih duk pakai hujah lagi. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Ni ulama takkanlah cerdik daripada hang. Mereka lah lagi cerdik. Cerdiklah sikit kita. Kita kena nilai lah dengan mata hati. Kalau betul Nabi tak buat, takkan Imam Nawawi bercakap? Logik lah. Takkan Imam Syafi'i tak cakap? Imam Syafi'i cakap, Tok Wan dia sahabat Nabi. Kita, Tok Wan kita punya amalan pun kita tahu. Betul tak betul? Tok Wan kita sahabat Nabi ya? Dah. Tu pun kita beramal ikut Tok Wan, kita baca Yasin dan sebagainya. Ni Tok Wan dia sahabat Nabi, takkan dia tak tahu? Betul tak betul? Khalas. Logik ya. Amal. Oh, ini tak ada nak mengaji lain lah, syed duk cerita ulama aje lah. Macam mana? Okey, tapi tuan-tuan okey tak perbincangan kita macam ni? Tuan-tuan okey? Ini lebih baiklah untuk persediaan Ramadan. Sebab nanti tuan-tuan nak hidupkan Ramadan, tuan-tuan nak baca doa. Antara doa yang jangan tinggal. Ni doa ni jangan tinggal. Disebut oleh ulama, disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Doa ni baca 10 minit sebelum buka puasa. Depa cakap sebelum buka puasa. Kita cakap sebelum buka puasa, saya semua duk dengar. Bila? Pukul 6 ke? 6.30 ke? Dia jadi tak apa. Kita ni tak apa. Jadi ulama dah habaq dah. 10 minit sebelum buka puasa. Da'watun la turad, kata Nabi dalam hadis. Waktu nak buka puasa tu kata ulama, da'watun la turad. Hadis Nabi sebut. Doa yang tidak akan ditolak sampai bila-bila. Itu masalah kita. Kita time tu kita sibuk di pasar dan sebagainya. Jangan. Kali ni jangan buat macam tu. Tuan-tuan ada 30 hari doa makbul. Saya cerita kat tuan-tuan. Saya ni bukan jenis doa makbul. Saya tak tahu doa saya makbul ke tak. Saya tak tahu. Tapi hari Ahad kemarin lah, saya punya sampai hari ni saya duk cerita kat semua orang. Saya tak tahu nak sebut lagu mana. Habis sembahyang Isyak, sembahyang sunat, sembahyang witir, selesai. Saya ceramah ni. Habis baca doa. Masa doa tu lepas saya bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Insya-Allah. Ya Allah ya Tuhanku, letih sungguh malam ni. Kalau malam ni dapat sup lah, sedap lah ya Allah. Amin. Lagi orang hantar. Yang tu pun seronok, dapat sup saja bang. Seronok. Dalam hati, kalau aku minta kahwin 2, silap. Orang Mumbai tak habis yang tu ustaz gatai ni. Dia kata kita gatai. Tak apa. Melawak. Tang sini beranilah, dia tak main. Saya nak kata apa? Saya nak bagi tahu kata, kita dapat yang tu pun seronok. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ada 30 hari untuk Allah makbul doa. Kita boleh buat tak tahu 10 minit sebelum buka puasa. Apa doa yang nak baca 10 minit buka puasa? Ni Imam Al-Ghazali ajar. Saya ajar dekat tuan-tuan. Amal yang ni insya-Allah. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar. Sekali saya baca betul ni. Lepas tu saya akan bagi tahu pula, sebab nanti bila kata Imam Al-Ghazali, orang kata dia ni geng-geng Imam Al-Ghazali semuanya hadis tak pernah wujud lah. Tak pernah wujud lah. Saya akan bagi hujah kat tuan-tuan siapa dia Imam Al-Ghazali. Amal dulu dengan amalan dia. Saya baca doa ni, siapa yang nak rakam, nak buat TikTok kan, nak buat apa kan, boleh, tak salah. Tapi nanti kalau dapat duit dari TikTok, bagi kat saya sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, ni doa dia, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu kalau seorang. Kalau ramai, saya baca lagi sekali, dengar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau ramai,
Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa dia. Baca doa ni dulu, lepas tu baru sangkut dengan doa-doa lain. Okey? Ni sebab ni doa ulama mesti mustajab. Okey, jom saya baca, tuan-tuan ikut 3 kali kita ulang, boleh Okey. Bismillah. Saya baca baru ikut, semangat sangat. Bawa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak baca yang ramai ke seorang? Ramai. Baca dengan keluarga nanti senang Baca ramai lah, senang senanglah, ramai senanglah. Lagi yang duk bujang, yang tak kahwin tu, dia kata Ustaz bukan duk sayang kat kita. Mainlah buka puasa surau, main buka masjid, senang ramai-ramai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni seorang pula. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul? Lagi sekali, ulang mana pula? Ramai balik. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sat. Sebelum tu nak tuan-tuan cuba try baca sendiri, tengok jadi tak jadi? Selera dah. Tadi baca ramai-ramai macam jadi kan? Suruh baca sendiri dia cetak kertas lah. Aduh, ingat doa makan lah, kata kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Amin. Semoga Allah terima doa kita tu, insya-Allah. Dia tuan-tuan baca nah. Lepas tu tuan-tuan nak payung doa lain, payung bahasa Melayu pun tak apa. Payunglah doa macam, ya Allah bantu keluarga kami, bagi murah rezeki apa, minta 10 minit sebelum buka puasa duduk kat meja makan keluarga, jadikan budaya. Keluarga Nabi, habaib semua, itulah amalan depa. Anak-anak depa jadi alim, jadi soleh, semua berkat salah satunya doa lagu tu. Sajalah abang. Sabtu ni kan first tarawih. Ahad tu nanti boleh buka puasa ramai-ramai. Barangkali mungkin ada anak-anak cucu tuan-tuan balik rumah mai nak sahur, nak sahur dengan nak buka puasa sekali first time ramai-ramai. Lepas ni kan PKP kan, mana nak tahu kan, mungkin ramai nak balik. Tuan-tuan sebagai ketua keluarga, payunglah doa tu ramai-ramai. Mana nak tahu berkat, insya-Allah.
Imam Al-Ghazali bukan orang yang calang-calang lah. Sekejap, kita sampai pukul berapa? Apa gelak Ustaz? Dalam tu dia tulis sampai pukul berapa? 9. Ni dah pukul 9 lah. Esok aja tengah semangat lah. Tak apa, tuan-tuan jangan heran. Pasal apa saya suka cerita pasal ulama. Hebatnya cerita pasal orang soleh ni. Satu ya, kata guru Imam Syafi'i, Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Inda zikri salihin tanzilur rahmah." Sebut nama orang-orang soleh, turun rahmat. Aywa, ni berapa rahmat turun hari ni kat dalam ni. Sebab tu tuan-tuan faham, bukan saya. Tuan-tuan faham kerana rahmat, tuan-tuan faham kerana barakah. Sebab nu nama-nama Maulana yang kita sebut tu, barulah Maulana ni semua jaga. Kita lah Maulana. Imam Al-Ghazali dia tonggak kepada akhlak kita lah, Imam Al-Ghazali ni. Bila mai bab Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ramai orang kata dalam Ihya ni banyak hadis-hadis yang tak ada asalnya. Orang selalu pakai ayat lagu tu. Kemudian orang kata dah ditahqiq dah disemak dah. Ada hampir 1000 hadis yang tidak ada asal dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tu dia dengar 1000 banyak sangat. Dalam kitab Ihya ni dia tonggak kepada kitab hak kita dah baca. Arwah Datuk Aruddin baca kitab tu sampai khatam. Dekat surah An-Nur dengan ni kawasan-kawasan ni, tapi surah An-Nur lah. Arwah Tuan Guru baca kitab apa? Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi tu. Kitab induk dia Ihya. Kitab Ihya 14 jilid. Diringkaskan sampai jadi 1 jilid. Nama dia Bidayatul Hidayah. Yang ni kalau tuan-tuan nak dengar syarah dia, dengar antara yang tuan-tuan senang nak faham, Ustaz Syed Kadir. Ustaz Syed Kadir, semoga Allah memelihara beliau, hafizahullah. Ustaz Syed Kadir baca kitab tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, dalam Facebook apa, Ustaz Syed Kadir baca. Itu kitab yang dia diringkaskan daripada 14 jilid Ihya jadi 1, Bidayatul Hidayah. Kalau daripada 14 jilid jadi 4 jilid tebal, yang tu kitab Sayrus Salikin dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Kitab tu diringkaskan nak bagi kita faham juga, jadi nama dia Hidayatus Salikin. Jalan-jalan orang yang suluk. Ni. Itu semua ulama-ulama hebat bumi Nusantara ni. Kita induk ni Imam Al-Ghazali rahimahullah. So saya kena bagi tahu tuan-tuan, sebab tu kitab rujukan kita. Amalan tuan-tuan, zikir apa lepas main, semua Imam Al-Ghazali. Majoriti Imam Al-Ghazali. Doa-doa bangun tidur balik makan apa semua Imam Al-Ghazali. Jadi orang kata apa? Hadis ada 1000 hadis Imam Al-Ghazali tidak ada asal. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau di mana? 1000 apa Imam Al-Ghazali tahu sangat? Astagfirullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya lebih kurang plus minus ada lebih kurang dalam 6000 hadis dalam kitab Ihya. Dibuangkan hadis yang diulang-ulang lebih kurang ada dalam 3000. 2500 3000 lagu tu. So tuan-tuan cuba bayang kalau orang kata 1000 hadis dia tak ada asal, maknanya setengah daripada hadis Imam Al-Ghazali tak ada asal tu. Woi, jangan main-main. Maka ulama mai ni hero-hero yang ada ni depa mai. Tuan-tuan tak kenal lah hero-hero ni. Imam Az-Zahabi, imam-imam yang maulana ni lah. Saya bagi tahu tuan-tuan, siapa yang berkata macam tu, yarhamkallah, siapa yang kata macam tu, kenapa tidak amanah dalam ilmu? Sebab universiti di seluruh dunia kalau nak rujuk
rujukan yang orang mau mesti 10 tahun atau 5 tahun yang paling dekat dengan kita. Betul tak betul? Kita kalau nak rujuk kitab hari ni tahun 2022, kitab yang paling tua sekali yang kita nak rujuk mesti kitab tu tahun 2010 paling last kalau di peringkat universiti. Berbeza dengan kitab turah lah. Kitab turah pakai yang mana-mana pun tak apa, lagi turah lagi power. Tapi nak abang kata untuk kitabnya yang muasarah macam kitab saya karang tahun 2014, sekarang orang tak rujuk dah sangat dah. Pasal apa? Lama dah. Itu di peringkat universiti semua sepakat. Tapi kenapa bila mai dekat Imam Al-Ghazali, tahqiq yang berlaku 1000 tahun dulu tu dipakai? Saya abang 1000 bukanlah 1000, ratus tahun lah. Nak abang kata hak yang ratus tahun dulu yang dipakai. Kenapa tak pakai kitab-kitab ulama-ulama yang muasarah? Berapa ramai ulama-ulama mai, termasuklah Imam Az-Zahabi apa semua ni, dia kata apa? Yang mana hampa tak jumpa asalnya, kami jumpa asalnya. Akhirnya hadis-hadis Imam Al-Ghazali orang buat mai dalam muasarah punya karangan ulama-ulama Syria yang elok-elok. Baki dia tinggal berapa kata ulama? Baki yang tinggal mungkin ada 2 atau 3 saja yang orang tak jumpa. Maka kata ulama, apa dia? Kalaulah 2500 hadis ada asal dia, takkan 2 hadis tak ada asal. Tuan-tuan, dalam ilmu kena adil lah. Memang betul dulu, ratus-ratus tahun dulu orang kata tak ada asal. Tapi sekarang semua orang jumpa dah. Pasal apa tak rujuk yang tu? Kenapa masih bagi orang rasa teruknya Imam Al-Ghazali rahimahullah? Sekarang dah ada banyak kitab yang tahqiq yang jumpa semua asal hadis Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang mai duk berhujah kata tak ada asal, tak tak mengaji lah. Hafal orang lain cakap cerita, hafal orang lain cakap cerita tu ya. Mana boleh buat macam tu? Mesti kena adil lah dengan ilmu cerita dekat orang. Tuan-tuan, logik mudah ya. Imam Al-Ghazali punya zaman, apa gelaran Imam Al-Ghazali yang ulama-ulama hebat zaman dia bagi dekat dia? Hujjatul Islam. Islam jatuh masa tu, mai Mu'tazilah, mai Qadariyah, mai Jabariyah, mai ulama-ulama jahat ni mai berhujah atas mimbar, bukannya calon-calon tempat. Yang lawan mereka semua Imam Al-Ghazali. Ulama kata apa? Ini hujjatul Islam. Tahu-tahu mai zaman kita, zaman TikTok, zaman periksa, cikgu bagi jawapan dah. Zaman soalan bocor. Zaman kita yang teruk dulu tu, kita kata apa? Imam Al-Ghazali teruk. Ni pakai banyak hadis mahir, bukan orang yang mahir dalam ilmu hadis. La haula wala quwata illa billah. Di zaman Imam Al-Ghazali beliau digelar sebagai hujjatul Islam. Mai zaman kita orang kata orang tu tak cerdik, la ilaha illallah. Buta tak mana ni kita ni. Teruk. Tuan-tuan berhati-hati, jangan terjun dalam kancah lagu tu. Terutamanya bapak-bapak yang ada grup WhatsApp. Jangan. Tadi saya kata apa kat tuan-tuan? Pasal apa saya cerita lagu ni? Saya terberhenti kat situ tadi. Tuan-tuan buka kitab 40 Imam Nawawi, betul? Asas agama, betul? Asas agama, betul? Asas agama, betul? Imam Al-Ghazali datangkan hadis yang ke-38. Tuan-tuan cuba baca. Apa kata Imam An-Nawawi? Kalau cerita saya ni tak penting, Imam An-Nawawi tak tulis dalam tu. Kata apa? Hadis yang ke-38, Nabi bagi tahu kat semua orang peringatan. Jangan aniaya wali-wali Allah, kerana Allah akan isytihar perang dengan orang yang penaya wali-wali Allah. Buka hadis 40, hadis ke-38. Memuliakan ulama ni ada kedudukannya. Jangan calang-calang mulut kita sedap nak bagi tahu. Saya hari ni saya sedih sebab bila kita duk cakap-cakap lagu ni dalam laman sosial ni, semua orang duk cakap hampa tak kenal Imam Al-Ghazali, biodata dia hampa tak baca, hampa tak tahu tak mana dia khatam kitab Ihya tulis. Tuan-tuan tahu tak mana khatam kitab Ihya tulis? Tuan-tuan tengok nanti Masjidil Aqsa, kan dia besar kan Masjidil Aqsa, dia ada satu
satu pintu gerbang. Saya tak pernah pergi Masjid Al-Aqsa. Saya hanya tengok replika dan saya tengok gambar saja. Saya tak pernah pergi. Saya takut. Saya tak berani pergi, takut. Geng-geng nak berani pergi tu kira memang hati jitu lah. Saya tak berani, takut. Mereka pipi lagi orang duk tembak lah bawah. Saya puncak. Yang mana yang pergi tu memang hati kental lah. Tuan-tuan tengok dalam Masjid Al-Aqsa tu, dia ada satu pintu gerbang lawa dekat sebelah tepi belah sini. Ni masjid, ni ada dom tu. Tapi sebelah ni ada satu pintu lawa cantik. Di atas pintu gerbang itu Imam Al-Ghazali mengkhatamkan kitab Ihya. Kita tulis kat mana? Kat rumah, depan laptop, baju tak pakai. Saya biasa sambung master. Saya tahulah macam mana orang karang master PhD ni. Duduk depan laptop, ada yang tak pakai baju, ada pakai seluar pendek, tulis hadis. La haula wala quwata illa billah. Macam mana? Tuan-tuan jangan jadi macam tu. Kalau grup-grup WhatsApp ayah-ayah duduk bincang tajuk-tajuk ni, jangan bincang, tinggal, jangan bincang. Sebab kita jenis tak sabar. Saya bila orang kata-kata kat ulama, kita geram, kita nak lawan. Ulama tak bagi kita buat macam tu. Ingat, jangan celumpak mulut kepada wali-wali Allah. Allah kata apa? Aku isytihad perang kepada orang macam ni. Weh, jangan tuan-tuan. Saya lawan tuan-tuan gagah lagi. Allah lawan tuan-tuan, tuan-tuan nak menyorok tahu nak. Okey? So bulan Ramadan, hidupkan dengan amalan-amalan. Banyak betul yang amalan. Itu je kesimpulannya. Senang. Nak tahu amalan? Bukalah kitab-kitab ulama. Senang. Tuan-tuan ada lagi 4 hari lagi nak ni, 5 hari lagi nak Ramadan. Baca. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan dia menuntut kita untuk beramal-amal soleh. Dan Nabi bagi ancaman kepada orang yang Allah tak ampun dosa dalam bulan Ramadan. Apa ancamannya? Minta Tok Imam dan pengurusi cerita nanti. Okey, saya minta maaf pada tuan-tuan. Saya lajak masa lama, minta maafkan saya lah tuan-tuan memang ada sebab sekurang-kurang saya bagi tuan-tuan dapat, tuan-tuan yakin, tuan-tuan bila amal, tuan-tuan sayang dekat ulama. Oi, seronok hati saya, tuan-tuan sayang ulama. Tuan-tuan yakin, ya Allah hebatnya Imam Syafi'i, ya Allah hebatnya Imam Nawawi. Ui, luar biasanya Imam Al-Ghazali. Ya, best tuan-tuan. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Kita angkat pun, Imam Syafi'i. Kita seronok, kita bangga. Alhamdulillah aku mata Imam Syafi'i. Mayang witir 2-1. Ni Imam Syafi'i ni. Woi. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Allahuakbar. Semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan saya dengan sebab berkat kita sebut nama-nama ulama, kita sebut selawat pada Nabi. Semoga Ramadan tuan-tuan indah. Amalkan banyak amalan-amalan soleh. Jangan tinggal doa-doa makbul tiap-tiap malam Ramadan. Oh ya Allah, nanti lupa. Minta maaf Ustaz. 2 hari bulan 4. Ya Allah lupa pesan. Tu memang kena pesan. 2 hari bulan 4 pertama tarawih, betul? 2 hari bulan 4 pertama tarawih kat Malaysia ni. Setakat ni ikut kalender macam tu, takwim pun macam tu. Kebiasaannya macam tu lah. Janganlah tiba-tiba terjungut anak bulan awal kan. Rasanya betul dah time tu, betul dah. Malam 2 bulan 4 tu dia akan buat pengumuman Syed Daniel tu, semoga Allah merahmati beliau. Beliau akan cakap saya memegang muhur, esok puasa. Dia kata lagu tu benda mula sekali yang diajar oleh Imam Al-Ghazali, benda mula sekali. Ambil wudu kalau tak ada wudu. Kalau dah ada wudu, duk ada kat masjid ke apa, tok tanya kawan, "Weh, dah umum belum?" Kan contohnya itu, dah umum. Apa benda mula sekali kena buat? Sujud syukur. Sebab apa? Allah panjangkan usia kita masuk Ramadan. Maaf, ada tak kemarin orang yang meninggal? Ada. Ada tak 2 hari lepas orang meninggal? Ada. Kita belum tentu masuk Ramadan. Siapa masuk bulan Ramadan, tuan-tuan bayangkan kalau dia meninggal dunia, dia meninggal di waktu syurga buka semua, neraka tutup rapat, setan belenggu. Siapa yang akan iring dia? Subhanallah. Dia masuk dalam liang tu, apa yang sedang menanti dia? Allahu Akbar. Tuan-tuan dapat pijak kaki malam Ramadan. Subhanallah. Sujud syukur dulu kata ulama. Imam Al-Ghazali ajar ambil wudu, duduk, Allahu Akbar saja aku sujud ke Allah. Bam, turun sujud sekali dulu. Bukan sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat pula, kacau lah. Allahu Akbar, sujud. Qiyam, sujud.
Tak apa kalau tak faham saya cerita, tu pengurusi tu ada. Semua talar atas kepala dia ada. Kata dia, pengurusi cerita kat kami macam mana nak buat, kami tak tahu. Apa dalam kita ihya dia ajak. Okey, sujud syukur dulu. Allahu akbar, sujud. Lepas sujud bangun. Dalam sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nak sambung pun boleh. Allahumma lakas sajadtu wa lakal aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Buat, tak ada masalah tu semua. Atau kalau tak hafal semua doa tu, subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali. Tak ada masalah. Bangun, Allahu akbar, bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lega, syukur. Lepas tu saya lagi mai, dia ada doa dia. Dia ada doa dia yang Imam Al-Ghazali ajar. Jangan lupa baca. Tak reti tak apa. Print bagi kat semua rumah, buh dalam box. Esok Ustaz Allah rahmat tu. Buh dalam peti tu. Buh semua surat tu. Cop masjid dululah, saya orang ingat ni surat berantai ke apa. Tak mau cop photostat, tak mau. Photostat dulu baru cop semua, baru ori. Itulah tujuan ada surau. Jaga ibadah qaryah. Bagi doa tu, dia ada doa mustajab, ada. Saya kalau kita duduk sembang masa duduk makan, kalau saya sembang saya send kat ustaz. Doa mustajab. Imam Al-Ghazali ajar. Dah baca doa tu, settle, mai sembahyang. Janganlah baca doa tak mai sembahyang pula. Mai Isyak. Okey, khalas nak sembahyang Isyak. So sembahyang Isyak, lepas tu sembahyang tarawih. So lepas sembahyang tarawih, malam tu, esok tu first puasa. Malam tu niat dua. Satu, niat esok puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Satu lagi, sahaja aku puasa Ramadan seluruhnya 30 hari sebulan kerana Allah Ta'ala. Fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Kata ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, niat sebulan laku malam tu saja. 3 hari bulan 4, 4 hari bulan 4 tak laku dah. Andai kata malam-malam lain qaryah kita ada yang terbangun lambat apa semua, dengan sebab dia niat malam tu sebulan, sah puasa dia yang lain. Orang perempuan risau, kalau haid macam mana? Haid sah, tak ada masalah. Haid tidak membatalkan niat. So semua orang kena niat pada malam itu. Semua orang niat malam tu. Niat dua. Pertama, nawaitu sauma ghadin, esok. Satu lagi, nawaitu sauma Ramadan kullu. Semua sekali 30 hari. Boleh. Malam tu jangan ingat. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan faham. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.